Baiklah, sekarang terus bersama dengan rakan setugas Zumizan Azam untuk perkembangan semasa dari lokasi latihan skuad kebangsaan. Hello Zul, Assalamualaikum. Berdengar ke? Hello Dayang, hello Su, berdengar. Alright, okey. Zul, selain apa yang Zul dah laporkan tadi, apa lagi yang ditanya kepada panggon di sesi temu bual sebelum kem latihan pertama Harimau Melaya tadi, Zul? Okey Dayang, pertamanya kita nak betulkan laporan tadi yang mana sebenarnya Malaysia lawan Nepal pada 15 Mac sebelum bertemu Oman yang berada di ranking ke-80 dunia. Jadi pelbagai soalanlah diajukan kepada Kim Panggon untuk bertemu Oman, dua perlawanan yang cukup penting di tempat lawan di Muscat terlebih dahulu sebelum di Bukit Jalil pada 26 Mac. Jadi saya rasa ketika ini banyak diajukan tentang faktor persiapan. Apakah cukup untuk Malaysia bertemu Oman dengan 7 hari sebelum perlawanan dengan semua barisan pemain lengkap. Beliau akui inilah cabaran sukar yang dilalui oleh dia sendiri kerana liga tidak berlangsung, para pemain berada dalam situasi pramusim, kondisi dan juga keadaan bukan berada dalam tahap maksimum dan perkara yang kedua diajukan kepada Kim Panggon mengenai barisan pemain yang dibawa. Adakah banyak perbezaan berbanding ketika Piala Asia Qatar tempoh hari kerana 5 pemain yang beraksi di Piala Asia digugurkan, iaitu Nakso Insa, Afiq Fazail, Muhammadul Sumareh dan antara seorang lagi adalah Ahmad Huzami PE. Tapi 4 pemain JDT dan 1 pemain Selangor. Di mana untuk kali ini Panggon menampilkan barisan pemain yang berbeza dengan ramai juga pemain bawah 23 tahun dipanggil sebelum barisan pemain ini ke skuad Juan Torres Garrido untuk Piala Asia Qatar bawah 23, dan Panggon mengulas mengenai perkara itu untuk memberi nafas baru kepada pasukan untuk memberi persaingan kepada pemain-pemain sedia ada untuk memastikan pasukan ini berdaya saing sebelum bertemu Oman. Tetapi apapun, pokoknya untuk sesi temu ramah kali ini terarah kepada faktor persiapan singkat dan juga hanya satu perlawanan persahabatan yang ada untuk skuad negara ketika ini. Okey, menyentuh tentang satu perlawanan persahabatan iaitu menentang Nepal. Apakah mungkin ianya akan dilakukan di SNBJ, Zul? Apa yang saya dimaklumkan tidak akan berlangsung ataupun tidak akan diadakan di Stadium Bukit Jalil, dan saya difahamkan tetap akan diadakan di Lembah Kelang. Saya menjagakan venue seperti Stadium KL Fecheras, Stadium MPJ dan mungkin Stadium UiTM Shah Alam menjadi venue untuk perlawanan persahabatan ini. Difahamkan ia satu perlawanan ujian ataupun ia akan diadakan secara tertutup dan tidak akan dibuka oleh kepada orang ramai, dan itu satu perlawanan yang kita rasakan perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh barisan pemain negara kerana ia akan menjadi satu-satunya eksperimen Kim Panggon sebelum bertemu Oman. Satu perlawanan yang saya rasa banyak jurang perbezaannya dengan perlawanan yang mereka akan lalui bertemu Nepal nanti. Ada tak mungkin kejutan yang tiba-tiba kita akan tambah lagi friendly ke, Zul? Atau memang tak tersempat dah? Okey, tidak mustahil Su, sebab mungkin ada pasukan-pasukan yang dapat kita adakan perlawanan persahabatan di lewat pada saat akhir. Tetapi apabila berlangsungnya kalender FIFA, kebiasaan berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan pasukan sudah mengadakan pertemuan, mengadakan orang kata dah meletakkan perlawanan masing-masing untuk diharungi. Kalau kita dapat bonus, tetapi kalau tak dapat, inilah situasi yang membimbangkan untuk skuad negara di Oman nanti. Baik. Okey Zul, kita sebenarnya nak tanya Zul tentang mood sesi latihan, tapi nampak gayanya macam belum bermula lagi. Dah nak start ke belum tu, Zul? Okey, pemain dah tiba di Wisma FM Kerajaya sekitar jam 7.45 malam tadi, yang mana kalau saya boleh kongsikan, mereka sekarang ni berada di Dewan untuk melakukan proses orang kata Warm up. sebelum mereka turun ke padang
Tetapi apa yang saya boleh kongsikan Su dan Dayang untuk sesi latihan ini tidak disertai oleh barisan pemain JDT seramai 9 pemain dan saya difahamkan tak silap saya seorang pemain Selangor iaitu Faizal Halim. Faizal Halim saya difahamkan kerana anaknya mengalami masalah kesihatan jadi atas komitmen peribadi dan barisan pemain JDT sudah dimaklumkan bahawa para pemain mereka akan menyertai pasukan atau menyertai kem latihan pusat pada 15 Mac seramai 9 pemain antaranya Ahmad Syirah Nazmi, Matthew Davis, Corbin Ong, saya boleh katakan siapa lagi? Andy Dos Santos dan beberapa pemain lagi. Termasuk saya lupa seorang lagi iaitu Dion Coles dari Buriram United. Jadi saya rasa 10 hingga 11 pemain akan melapor diri. Ataupun semua pemain akan lengkaplah pada 15 Mac nanti Su. Okey, mungkin Zul boleh jelaskan berapakah tempoh untuk kem latihan ini berlangsung Zul? Tempoh latihan kalau kira sekarang 8 Mac kita akan pergi ke Oman pada 17 Mac. So saya rasa kalau kat situ ada dalam seminggu lebih. Campur lagi sebelum bertemu Oman nanti mungkin dalam kena kira sikit dalam kurang daripada 2 minggu lah. Kurang daripada 2 minggu lah. Jadi saya rasa memang satu tempoh yang kurang baik ataupun situasi yang kurang baik untuk skuad negara ketika ini. Rushing sikit lah kan. Itulah dalam otak saya ni tengah fikir matematik. Apakah maksud Zul tu adalah sukar tu daripada segi matematiknya kita memang kesetukan sangat-sangatlah masa sekarang ni Zul. Okey Zul, since kita masih lagi menanti ketibaan pemain-pemain JDT dan juga pemain daripada luar Liga Malaysia seperti Dion Coles dan sebagainya, Zul dah pantau dah pemain-pemain yang sudah pun bersama dengan kem latihan. Tapi mood mereka macam mana? Nampak macam all good ataupun nampak macam ada kerisauan ke? Okey, kalau tengok daripada riak wajah mereka bila sampai turun daripada bas tu semuanya dalam keadaan yang ada kat sini lah, yang ada kat sini semuanya pada keadaan yang baik lah. Mungkin dah lama tak jumpa kan. Hanya pemain dari pasukan masing-masing saja bila mereka berkumpul bersama. Saya tengok tadi semuanya berada dalam keadaan baik. Macam contoh Brandon Gunn. Yes, ada bonding. Contohnya Brandon Gunn yang tak ada pasukan ketika ini, dia saya rasa paling happy, paling teruja untuk sesi latihan ini. Lepas rindu kan. So dia orang kata nampak keterujaan dia untuk berlatih dan termasuk pemain-pemain lain ada yang start solat dulu tadi. Jadi mereka, saya boleh katakan vibes dia sangat-sangat baik walaupun belum dikumpulkan bersama. Dan satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan, Dayang dan Su, tiada kelibat pengurus pasukan untuk sesi latihan kali ini iaitu Datuk Kamarul Arifin yang saya difahamkan sudah pun meletak jawatan. Jadi diharapkanlah isu ini ataupun situasi ini tak mengganggu menjejaskan pasukan negara kerana Datuk Kamarul ni kalau kita kenal dia sangat rapat dengan pemain. Dia sangat mengambil berat kebajikan pemain. Jadi mungkin kita sebagai media pun terasa juga kehilangan dia. Biasa kat sini kita dah kecoh-kecoh dia bila dia ada kan. Tapi dia tak ada kat sini. Untuk hari pertama ni nampak sedikit orang kata sunyi sikit lah. Kata. Tapi agak-agaknya siapa yang bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Datuk Kamarul tu Zul? Ada ke calon manager lain? Saya difahamkan Kim Pan Kon akan kekal sebagai pengurus yang mana Datuk Kamarul sebenarnya penolong pengurus. Tak ada penolong pengurus lagi setakat ini. Dan mungkin saya tak pasti siapa tapi setakat ini itulah situasinya. Pengurusan pasukan akan diketuai oleh Kim Pan Kon sendiri. Okay, selain itu tak ada yang pelik-pelik Zul. Semuanya orang kata dalam good mood lah Zul. Betul, tak ada. Cuma itulah kita menjagakan Faizal Halim ada kat sini tapi kita dimaklumkan anak dia tak sihat. Anak dia tak sihat. Demam dah beberapa hari dan dia pun baru pulang dari Thailand semalam. Jadi dia mungkin diberi pelepasan. Saya tak siap dia tak ada kat sini lah. Saya kena cek balik sebab dia lalu dan tu masuk ke dewan dan saya tak sempat tengok sangat. Kalau tiba-tiba dia ada, Zul kena ambil gambar, post ke Instagram. Kena update kita orang cepat-cepat. Kita tahu, Zul? akan pantau Zul di aplikasi X juga. Terima kasih Zul. Betul.
Thank you Sama-sama, Zul. Su. Sama-sama, Bye. Kirim Dayang. salam kat Brandon guys.